Sama dan hari ini kita bawakan istimewa kepada semua pengundi Kemaman dan juga seluruh rakyat negeri Terengganu khususnya dan di Malaysia. Amnya kita bawakan calon P040 Parlimen Kemaman, Dr. Sam kita. InsyaAllah. Kita terus kepada beberapa persoalan-persoalan yang akan kita majukan kepada Yang Berhormat Doktor khususnya. Dan sebelum pertamanya tu, Broding, kita nak tanya dah dulu. Dr. Sam, macam mana kesihatan hari inilah sampai ke hari ini? Macam mana dengan okey ke, macam mana, boleh kongsi sikit? Nak mulakan tempoh kempen ni. Pasal peperangan kita. Silakan Doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesihatannya alhamdulillah berada dalam keadaan tip-top. Ya, tip-top alhamdulillah. Dan saya rasa ada minggu lepas saya ada buat satu posting dalam media sosial. Berkenaan dengan antara rutin harian saya lah. 2 hari sekali saya akan melihat tekanan darah dan melihat kedudukan blood glucose. Itu sebagai suatu petanda awal bagaimana kita nak menganalisa diri kita selain daripada dengan gadget-gadget yang kita pakai untuk tengok kita punya kedudukan perdegupan jantung dan sebagainya. Alhamdulillah semua dalam keadaan tip-top dan insya-Allah ini pun bukan kali pertama kita berdepan dalam pilihan raya bagi saya sendiri. InsyaAllah kita akan berterusan menjaga kesihatan insyaAllah. Alhamdulillah. Dr. Sam kena jaga kesihatan ni insyaAllah dalam masa 2 minggu ni. InsyaAllah. Okay, jadi insyaAllah sila Broding. Betul, dengan kepadatan jadualnya dan juga mengurus takbir negeri dan pastinya juga untuk bersama dengan pengundi-pengundi di Kemaman ini satu cabaran juga buat Yang Berhormat Datuk Seri Doktor. Namun itu perkara mudah sebenarnya bagi Dr. Sam saya kira, kami kira. Dan keterujaan kami khususnya di Kemaman juga atas keterlibatan Doktor untuk bersama di Kemaman selaku calon kita. Dan apabila mengetahui Dr. Sam selaku calon di Kemaman ini diputuskan oleh syura khususnya sebagai calon di Kemaman kita ini, apakah perasaan Dr. Sam sebenarnya, walaupun beberapa kali dah dalam fasa untuk penamaan calon, dalam fasa pilihan raya seperti mana yang dimaklumkan oleh Doktor tadi, namun khususnya di Kemaman ini yang menjadi tumpuan utama seluruhnya. Jadi boleh Dr. Sam kongsikan perasaan apabila nama dicalonkan oleh Majlis Syura itu sendiri? Secara umumnya memanglah kita rasa macam ini suatu perkara baharu yang kena dihadapi. Terutama dengan mengambil kira Kemaman itu sendiri parlimen yang paling besar di negeri Terengganu dari segi jumlah pengundinya dan kedudukannya yang di hujung negeri berbanding dengan apabila saya berada di Marang dan kawasan Kuala Terengganu untuk mengurus takbir negeri. Tentulah dalam hati kata ini merupakan suatu amanah baru yang harus dipikul, kerana itulah amanah yang diberikan oleh pimpinan dalam jemaah. Dan saya percaya ianya bukan sekadar amanah daripada pimpinan kepada jemaah, tetapi juga kepada rakyat bagi keseluruhan di negeri Terengganu dan juga di Parlimen Kemaman. Bila kata rakyat, tak semestinya pengundi. Jadi semualah kelompok yang jadi pengundi atau tidak pengundi, itu semua merupakan adalah kelompok yang perlu kita jaga mereka, insya-Allah. Baik, cukup menarik ya hujan yang telah diberikan oleh Dr. Sam sebentar tadi. Dan kita melihat sebenarnya seperti mana yang Dr. Sam maklumkan tadi, di Kemaman kita ini pengundi kita 141,000 lebih, merangkumi semua segmen masyarakat sebenarnya. Kita ada orang asli, nelayan, peneroka dan sebagainya. Dan juga di Kemaman juga merupakan kawasan ketiga terbesar di negeri Terengganu Dr. Sam lah. Jadi mungkin dengan perasaan lah Dr. Sam sebentar tadi yang Dr. Sam kongsikan dengan kami juga nak tahulah dengan secara zoom in lagi dekat lagi berkenaan dengan kesibukan yang kita melihat Dr. Sam sendiri ni, kau kata memang tak terkira lah, kalau minta 25 jam tu minta 25 jam dah. Jadi macam mana Dr. Sam boleh menerima pencalonan ini? Silakan Dr. Saya melihat dari segi kenapa bebanan amanah itu diberikan. Mengambil kira bahawa perlunya suatu perubahan yang besar di peringkat negara kita. Bila kita melihat negara berdepan dengan pelbagai isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh kepimpinan negara. Saya rasa itu antara sebab kenapa parti memberi amanah yang demikian kepada saya.
kita kena baca bukan sekadar dalam konteks Parlimen Kemaman saja, bahkan meluas, membawa suara negeri Terengganu itu sendiri, dan juga membawa suara seluruh rakyat Malaysia ke Dewan Rakyat, insya-Allah. Dan kita rasa pencalonan Dr. Sam ini merupakan boleh kita kategorikan sebagai penyelamat politik dan penyelamat juga kepada apa yang sekarang berlaku kepada kepimpinan negara. Dan kita melihat apabila ketokohan doktor untuk dibawa ke parlimen ini akan membawa satu senario politik yang berbeza mungkin, dan juga akan membawa kepada satu fokus yang lain, kerana pihak kerajaan ketika ini sudah mempunyai menteri besar mereka sendiri, juga berada di dalam Dewan Rakyat sebenarnya. Ada 3 orang sebenarnya, sisiat, dan kita akan membawa sebenarnya Dr. Sam seorang lagi mewakili Perikatan Nasional dan juga PAS, dan juga Terengganu khususnya, dan seluruh rakyat sebenarnya. Dan saya kira dengan pelibatan dan juga kebersamaan Dr. Sam untuk calon di Kemaman ini, seperti mana Dr. Sam maklumkan tadi, bukan hanya untuk Kemaman sebenarnya, ianya untuk Terengganu dan juga untuk Malaysia. Dan juga gagasan-gagasan ini perlu didokong oleh semua orang, dan khususnya pengundi-pengundi di Kemaman kita sendiri. Dan bagi Dr. Sam lah, PAH boleh menang lagi ke di Kemaman ini dengan keyakinan yang ada, dengan majoriti 27,000 itu, dan selepas ini kita tak tahu lagi. Jadi dengan keyakinan yang ada, boleh menang ke tidak? Pernyataan yang disebut tadi itu sendiri merupakan suatu harapan yang besar daripada kita di sini, dan juga daripada pengundi-pengundi yang saya sedar itu keadaannya. Saya tak nafikan bahawa saya ni sebenarnya walaupun dengan pelbagai harapan, saya masih lagi seorang budak kampung, berasal daripada kampung, yang memahami suasana di bawah, dan juga melihat dan juga memahami denyutan di pelbagai peringkat dalam masyarakat kita. Dan itu antara perkara yang saya rasa merupakan suatu kelebihan kepada kita untuk berdepan dalam pilihan raya ini. InsyaAllah, jika dilihat kepada mood dalam pilihan raya yang lalu, pada bulan 11 pada tahun lepas, dan pilihan raya negeri yang terakhir baru ni, dan sokongan-sokongan bertalu-talu yang kita dapat daripada semua kelompok pengundi. Memang ramai yang disebut kelompok pengundi baharu, yang voters ini merupakan suatu kelompok yang sangat penting, dan merupakan is a game changer untuk keseluruhan proses pilihan raya. Pada saya, semua kelompok ni sangat penting. Mereka ada peranan masing-masing. Ada keperluan dalam masyarakat kita. Kita masih lagi belum aging society di setengah-setengah negara, di mana lebih 50% penduduk mereka adalah orang-orang tua. Kita masih belum lagi sampai ke situ. Jadi semua kelompok dalam masyarakat kita, wanita, lelaki, orang kampung, orang muda, orang tua, orang kaya, orang miskin, semua adalah kelompok yang sangat penting. Dan bila kita lihat trend yang ada sekarang ni, sokongan yang makin bertambah di semua peringkat kelompok segmen ini. Dan insya-Allah dalam pilihan raya ini, melihat kepada trend itu, insya-Allah saya percaya bahawa PAS akan mencapai kemenangan yang dibanggakan dalam pilihan raya kecil ini. Kita pun mengharapkan supaya majoriti dalam PRK kali ini, walaupun kita melihat rata-rata masyarakat pada hari ini dah bosan 3 kali Dr. Sam rakyat Kemaman menghadapi pilihan raya. Dan ini kali ketiga. Yang ketiga ini pilihan raya yang dipaksakan kepada seluruh anggota masyarakat. Baru inai di jari. Betul. Kalau ikut pada Dr. MB Kedah sendiri kata, pilihan raya ini tidak perlu sebenarnya. Tapi diperlukan kepada kita, dipaksa kepada rakyat Kemaman sendirilah. Jadi seterusnya soalan lah yang saya ingin kemukakan kepada Dr. Sam sendiri, berkenaan dengan kita melihat ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Azalina kalau tak silap, yang mengatakan kalau anak jantan letak jawatan MB. Jadi mungkin ada yang mendakwa bahawa PAS ketandusan calon untuk kerusi parlimen kali ini. Mungkin doktor boleh komen sikit ataupun ulas sedikit. Terima kasih kepada soalan itu. Sebenarnya ada rakan-rakan dalam sebelah UMNO pun yang memaklumkan kepada saya secara berdepan, dan ada yang teks bahawa mereka melihat apabila saya dipilih oleh parti untuk mewakili dalam pilihan raya kali ini, memang suasana yang agak
tidak tenteram sikitlah. Terkejut di pekat sebelah sana, mereka tidak menyangkakan demikian. Jadi orang Terengganu kata setok. Bila setok ni kita macam-macam lah keluar dari dalam pemikiran. Jadi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh beberapa orang menteri yang berkenaan itu oleh kerana kita kata kerana kejut tanya dalam keadaan kejut, stres mungkin. Bila jadi gitu lari habis perancangan dia, maka timbullah persoalan yang demikian. Jadi ingatan saya kepada mereka yang juga adalah rakan-rakan saya juga, yang biasa bertemu sebelum ini bila berurusan dengan di peringkat kementerian. Sebab pada nasihat saya kepada mereka, cool down, relax, jangan rasa stres. Jadi kita hadaplah pilihan raya ini dengan penuh ketenangan, insya-Allah. Insya-Allah. Menarik. Dan sebenarnya kita melihat juga Dr. Sam, bagaimana jika kita melihat di Kemaman kita seperti mana kita kecilkan di Kemaman lah. Walaupun yang bawa Dr. Sam ini cukup arif lah, pentadbiran di negeri dan juga di keseluruhannya. Namun pastinya pengundi-pengundi kita dan juga masyarakat di Kemaman kita juga mengharapkan sesuatu. Mereka ada satu apa kita kata harapan besar yang diletakkan kepada Dr. Sam sebenarnya. Dan boleh Dr. Sam kongsikan kepada kita semua, khususnya pengundi-pengundi di Kemaman kita khususnya, yang doktor nak buat kepada rakyat di Kemaman, khususnya kepada pengundi dan keseluruhannya. Walaupun kita tahu manifesto kita yang lepas berjaya dilaksanakan dan pelbagai lagi agenda-agenda dilaksanakan dengan jayanya pada penggayaan lepas, namun rakyat Kemaman ini pastinya ternanti-nanti sesuatu daripada YB dari Kemaman kita sendiri. Kalau kita lihat struktur pentadbiran di daerah Kemaman ini dan juga hasil yang diperolehi di daerah Kemaman ini berbanding dengan daerah-daerah lain di dalam negeri Terengganu, mereka adalah daerah yang paling kuat, paling kita kata paling banyak pitiah, tinggi, paling keberhasilannya lebih berbanding dengan daerah-daerah yang lain. Dan ini merupakan suatu kelebihan daerah Kemaman. Cuma kita kena susun atur dengan cara yang terbaik supaya hasil yang baik itu dapat kita manfaatkan sepenuhnya untuk di daerah Kemaman ini. Apa yang saya nampak, satu perancangan yang sangat teliti perlu kita teruskan di Kemaman ini, terutama dengan kehadiran stesen ECRL di daerah Kemaman ini, yang memerlukan pembincangan yang serius dengan pihak di peringkat federal dan juga perancangan di peringkat negeri. Jadi saya rasa itu antara perkara yang saya akan tekankan, selain daripada memastikan segala projek-projek yang telah kita rancangkan di daerah Kemaman ini bersama dengan pihak-pihak kementerian dan juga apa yang dirancangkan oleh negeri dapat kita teruskan tanpa tergendala. Selain daripada isu-isu tempatan, masalah longkang, masalah itu adalah perkara rutin yang memang sedang diuruskan oleh pihak kerajaan dan peranan yang dimainkan oleh jabatan-jabatan kerajaan di peringkat negeri dan persekutuan termasuk agensinya adalah sangat baik pada waktu ini. Ini yang perlu kita selaraskan, dan saya percaya dengan seorang menteri besar yang melihat sendiri keberadaan Kemaman itu, saya rasa ianya akan memberi suatu kelebihan yang jauh kepada pengundi-pengundi dan rakyat di negeri di daerah Kemaman ini, insya-Allah. Hadiah kepada rakyat Kemaman. Ya, insya-Allah. Jadi kita dah melihat visi dan juga misi yang ingin Doktor cubalah laksanakan selepas saja 2 Disember nanti dinobatkan sebagai MP Parlimen Kemaman, insya-Allah. Jadi insya-Allah Dr. Sam, kita sedia maklum bahawa sebelum ini kita melihat dan kita tahu bahawa Dr. Sam ni merupakan set pole kepada Presiden PAS ni, dan kalau orang kata MB yang ada pada hari ini hasil didikan dan juga tarbiyah daripada Tuan Presiden sendiri. Jadi kalau kita melihat Dr. Sam sendiri adalah orang yang teknokrat dan juga mempunyai ketua pernah mempunyai Prof Media dan juga ketua jabatan dan juga menjadi rujukan umum pernah masuk TV masa MH. Acak kali masa TV MH 370 17. Masa tu lain sikitlah fizikalnya berbanding sekarang. Masa tu kata lebih bersemangat. Lebih bersemangat. Ni semangat juga, semangat cara lain. Baik, insya-Allah. Jadi semangat mungkin tu kena ambil tu. Ya, insya-Allah untuk kita. Jadi mungkin
MB boleh kongsikanlah kepada kami, doktor boleh kongsikan kepada kami apa penyebab utama MB memilih ataupun doktor memilih untuk menjadi setpol kepada Presiden PAS pada waktu ketika itu. Kita melihat PAS masa itu bukanlah satu parti yang gagah seperti sekarang. Silakan. Dan sanggup meninggalkan career yang tengah cukup besar pada ketika itu. Sebelum daripada saya menjadi sosial politik kepada Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS, saya bersama dengan satu tim yang sama-sama membantu kepimpinan tertinggi PAS termasuk Tuan Guru dalam bentuk think tank yang turut juga dianggotai oleh beberapa orang lagi, profesor-profesor dan juga teknokrat untuk membantu PAS bagaimana untuk rebranding, bagaimana meningkatkan image, bagaimana mencadangkan pendekatan-pendekatan strategi bagi PAS untuk berdepan dengan masyarakat dan pilihan raya. Kebetulan pula apabila ada kekosongan sosial politik Tuan Guru pada waktu itu dan Tuan Guru meminta kami daripada yang menjadi think tank group pada waktu itu untuk mencalonkan seorang sebagai sosial politik. Dan oleh kerana mungkin asas saya yang kebersamaan dengan Tok Guru itu sudah begitu lama, sejak daripada zaman sekolah lagi mengikuti kuliah-kuliah dan ada cerita-cerita yang saya pernah sebut di luar sebelum ini kan. Jadi kebersamaan, memahami hal berkaitan dengan Presiden PAS itu sejak daripada alam sekolah lagi. Jadi dan saya diminta untuk mempertimbangkan pada waktu itu sama ada untuk menjadi sosial politik dan melepaskan jawatan di universiti sebagai pensyarah. Saya sedar bahawa itu merupakan saya berada di persimpangan dua junction yang berbeza. Satu junction sebagai yang semua sudah maklum itu dan ini merupakan satu junction yang lain, itu adalah satu teritori yang baru, satu wilayah yang baru. Permainannya berbeza, padangnya berbeza, player berbeza, lawan berbeza, dan juga corak permainan tentu jauh berbeza dengan dunia akademik, dunia sains, teknologi, saintis, engineer, itu sangat berbeza. Cuma apabila saya melihat bahawa di sana ada keperluan untuk melonjakkan kebersamaan teknokrat-teknokrat ini dalam PAS untuk menjadikan PAS bukan sekadar parti yang sekadar menyokong menjadi pendokong begitu saja, tetapi menjadi mainstream parti, parti utama dalam negara kita. Maka proses itu perlu dimulakan. Dan saya menyahut cabaran bahawa sudah sampai waktu dan ketikanya untuk saya bersama dengan PAS secara langsung bersama dengan Tuan Guru Presiden PAS pada waktu itu dan bersama dengan rakan-rakan yang lain yang menjadi teknokrat untuk sama-sama membantu bagaimana kita nak memulihkan trust deficit daripada rakyat kepada Parti Islam Semasa PAS. Mungkin di sebelah pantai timur ini kita kurang berdepan dengan trust deficit ataupun kurang kebolehpercayaan di kalangan rakyat. Tetapi di sebelah pantai barat cabaran kita masih besar. Sebab itulah apabila diminta untuk menyumbang, maka saya fikir sudah sampai waktu dan ketikanya saya menyahut cabaran itu dan menjadikan PAS supaya menjadi sebuah parti yang kuat, parti yang besar, parti mainstream yang bukan sekadar parti yang tuk lebay saja. Dan ini merupakan tanggungjawab yang besar. Alhamdulillah kita telah melakukan pelbagai pelan strategi, perancangan-perancangan dan alhamdulillah sekarang ini kita dapat melihat hasilnya di mana PAS sekarang ini menjadi sebuah parti, a single largest party dalam Parlimen Malaysia. Betul. Dan kita melihat sebagaimana yang Dr. Sam maklumkan tadi itu sebenarnya siap. Bagaimana turutan kejayaan demi kejayaan oleh PAS dan juga penerimaan masyarakat di seluruh Malaysia sebenarnya kepada PAS juga luar biasa ketika ini. Dan juga kita YB Parlimen pun kita ada sudah 40 orang lebih. YB Don apa lagi? Betul. Dan kita berada di 4 buah negeri kita mentadbir. Ini merupakan satu kesinambungan yang cukup luar biasa sebenarnya yang telah disusun, yang digarap oleh kepimpinan khususnya Parti Islam Malaysia PAS. Dan kita melihat doktor, jika kita melihat kepada perwatakan yang berbeza doktor sebenarnya kepada tipikal politician yang lain. Kalau orang lain ni kok nelang, nak belawang nak gocoh, nak belawang je kiranya dalam politik ini. Dan kita kira
di kampung-kampung ketika ini pun kalau masih ada lagi orang politik kita masih lagi nak belawang je kerja. Namun kita melihat Dr. Sam sendiri jauh berbeza dan membawa satu pendekatan budaya politik matan sejahtera yang digagaskan itu cukup sempurna dan dibawa sebenarnya. Tidak pada macam orang tu dia cakap banyak sebelum ni tapi bila jadi kerajaan menipu belaka. Tapi Dr. Sam tidak. Dengan gagasan budaya politik matan sejahtera itu, Dr. Sam masukkan ke dalam agenda pembangunan negeri dan juga dalam masyarakat khususnya. Dan boleh Dr. Sam kongsikan bagaimana Dr. Sam masih mengekalkan lagi ketetapan yang cukup kuat tu sebenarnya berada dalam politik namun dalam zon yang cukup selesa dan juga mana dok belawang lah. Tenang je. Tenang semua yang dibawa oleh Dr. Sam. Dalam senyum Facebook je. Pun tenang. Dia tak ada lah nak belawang, nak kata ke orang. Doktor? Saya rasa ini antara perkara baharu yang kita kena wujudkan dalam masyarakat kita, bukan sekadar di negeri Terengganu, bahkan dalam negara kita. Kita tengok beberapa tahun dahulu satu survey pernah dibuat tentang kebolehpercayaan masyarakat kepada politik ataupun orang politik dan diletakkan bahawa kebolehpercayaan kepada orang politik berada di tahap yang sangat rendah. Kerana apa? Orang politik dilihat pada waktu itu mungkin suka bergaduh, janji tak tepati, bercakap apa ikut suka je, dan macam-macam perkara yang saya rasa ini merupakan suatu trend yang tidak sihat berlaku dalam masyarakat. Kita generasi yang awal pernah menyaksikan suasana tegang dalam masyarakat. Bila tegang dalam masyarakat, masalah-masalah rakyat, masalah dalam negeri dan negara tidak selesai. Mungkin di peringkat hati, perasaan masing-masing yang bertegang itu rasa puas hati kerana dapat meluahkan perasaan dia. Tetapi hakikatnya di dasar masalah tidak selesai. Dan sampai bila kita nak berada dalam keadaan yang sedemikian? Dan bila kita lihat keseluruhan perkara yang timbul dalam masyarakat, yang saya diamanahkan pada tahun 2005 untuk menjalankan kajian sikap rakyat Terengganu secara keseluruhan daripada daerah Besut sampai ke daerah Kemaman ini. Pada tahun 2005 itu kita mengkaji apa isu-isu yang sangat penting yang mendasar dalam rakyat di negeri Terengganu pada waktu itu. Dan kita dapati bahawa suasana pertentangan, ketegangan dalam masyarakat ini merupakan satu perkara yang asas yang perlu kita rongkaikan. Sekiranya kita bercakap ingin maju jauh ke depan, berbanding dengan keadaan kita yang lampau, maka oleh kerana itu maka dicadangkan pada waktu itu pendekatan budaya politik matan dan sejahtera dan program transformasi image kepada PAS untuk membawa PAS daripada parti yang dilihat tempelan kecil saja itu ke mainstream politik parti dan juga budaya politik matan dan sejahtera. Kerana itu yang lebih menarik, itulah yang lebih tepat yang sebenarnya yang perlu dilaksanakan. Sebab itu kita kena hadap sebagai pimpinan parti politik tadi perlu berjiwa besar, penuh kesabaran, senantiasa berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Dan kita sedar bahawa kita bukan manusia yang sempurna. Kita kena bersedia menerima kritikan-kritikan dengan hati yang terbuka. Perkara ini kita ramai boleh sebut, tetapi nak hadap itu memerlukan kita ada kekuatan. Jiwa kita kuat, mental kita kuat, peribadi kita teguh, barulah kita boleh berdepan dengan pelbagai cabaran tadi. Inilah budaya politik baru dan manusia politik baru yang perlu kita wujudkan dalam negara kita ini. Barulah sesebuah negeri dan sebuah negara dapat membangun jauh lebih maju ke hadapan. Kita lihat bagaimana negara Jepun umpamanya, mereka bangkit daripada selepas dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Negara mereka run up. Mereka dilihat sebagai kelompok yang merempuh negara orang. Tapi bagaimana mereka berjaya untuk menukarkan sikap ganas, sikap keras yang kita dengar macam-macam cerita tentera Jepun dahulu kepada suatu keadaan yang jauh berbeza pada hari ini. Jadi inilah kita memerlukan kekuatan inilah untuk kita push, untuk kita memimpin rakyat, memimpin masyarakat. Dengan tidak menafikan bahawa dalam negara kita ini wujud kepelbagaian. Ada berbagai bangsa, berbagai etnik. Kalau rakan-rakan kita di Sabah Sarawak tu lagilah ramai. Kita ada orang asal. Semua ini adalah kelompok yang sama-sama kita perlu
bawa, kita pimpin untuk sama-sama membawa negeri dan negara kita jauh lebih ke hadapan. Ini budaya politik baru yang perlu kita bawa. Ya, menarik budaya politik matang dan juga budaya politik baru ini, dan saya kira yang dibawa ini diterima oleh masyarakat. Dan juga di Terengganu kita sendiri diterima sepenuhnya, sehingga kan pilihan raya yang lepas untuk negeri khususnya dan juga parlimen baru-baru ini pun kita mendapat 8-0 dan juga 32-0. Apa saja yang digagaskan oleh kepimpinan kita melalui Dr. Sam dan juga kepimpinan Exco kita nampaknya diterima oleh keseluruhan masyarakat dan juga rakyat kita keseluruhannya. Dan saya kira perlu diteruskan, moga diteruskan gagasan-gagasan memang ini. Kita tak nafikan perkara ini satu perkara baru dan perkara besar, dan setiap kali perkara baru kita bawa ke dalam masyarakat, kita perlu memberi kefahaman kepada seluruh anggota masyarakat, dan tidak senang kerana bila perseteruan, pertentangan sifat keras ini sudah berakar umbi. Tapi itulah bezanya kita dengan sebagai pelaksana sahaja ataupun kita sebagai pemimpin. Pemimpin haruslah mempunyai keazaman yang jitu dan serius untuk melaksanakan perubahan. Jadi saya juga menyeru kepada semua anggota masyarakat kita dari pelbagai parti, termasuk yang tidak berparti, untuk sama-sama kita bersama sebenarnya membina negeri negara kita ini. Masalah tetap akan timbul. Tidak ada keadaan kita tidak ada masalah. Kita bukan hidup kita ini bukan 0 dan 1 je nombor. Dia dah sana ada 1 sampai 9. Ada nombor tu kan. Dia bukan left and right je. Macam-macam. Jadi kita kena bersatu hati, sama-sama kita bawa negeri kita ini walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Ya, insya-Allah. Dan kita melihat sendiri Bro Din, Dr. Sam kita ni dia tak adalah cakap banyak tapi dia bekerja. Dan juga dia menterjemahkan apa yang dia buat tu melalui tindakan. Dan itulah yang saya kira rakyat Terengganu telah memberikan satu kira dalam PRU yang lepas 8-0 dan juga 32-0 solid diberikan kepada Parti Islam Malaysia PAS di negeri Terengganu, insya-Allah. Dan kita melihatlah Dr. Sam dan juga Bro Din dan semua yang menonton pada hari ini. November pada tahun ini memberi satu sejarah yang sangat istimewa lah pada Dr. Sam sendiri. Menyambut malam birthday-nya dengan pengisytiharan Carum. Dan juga kita melihat pada 24 November nanti, lebih kurang dalam 3-4 hari lagi, kita akan menyambut ulang tahun Parti Islam Malaysia PAS untuk kali ke-72. Jadi mungkin saya kira bagi Dr. Sam sendiri melihat kepada satu harapan yang besar kepada jemaah Parti Islam Malaysia PAS ini sendiri. Sila. Ya, ialah kebetulan sebenarnya 16 bulan pengisytiharan dan birthday. Jadi apapun sebagaimana yang sebut tadi, PAS sudah berada di kelompok perdana dalam negara kita dan sebuah parti besar yang mempunyai grassroots ataupun akar umbi yang kuat berbanding dengan parti-parti yang lain. Dan ini perlu diteruskan. Parti yang mempunyai dasar yang teguh haruslah dipertahankan. Adapun dari segi strategi, kaedah dan sebagainya, ianya merupakan suatu perkara fleksibel yang boleh dilihat dari masa ke semasa. Dan saya percaya PAS sudah bersedia untuk menjadi barisan hadapan dalam negara kita sebagai parti yang menerajui negara kita di suatu masa nanti, insya-Allah. Baik, Bro Din, sebelum tu saya ada satu soalan tambahan, insya-Allah. Tapi seperti mana yang Dr. Sam maklumkan tadi sebenarnya, sebagaimana peralihan kuasa pada penggal yang lepas, sebenarnya kita melihat bagaimana menteri-menteri yang dilantik daripada parti PAS itu sendiri dimomokkan dengan pelbagai dikatakan tidak mampu mentadbir dan juga tidak mampu mengurus, tidak boleh menjadi menteri, hanya boleh bercakap di ruang-ruang mimbar masjid dan sebagainya saja. Namun kita melihat bagaimana kecemerlangan hasil yang ada oleh menteri-menteri kita itu menjadi satu bukti dan juga menjadi satu keterikatan sebenarnya antara masyarakat di luar sana untuk bersama dengan PAS dan juga Perikatan Nasional sebenarnya. Tepat, betul sekali. Ya, betul. Dan itulah yang kita dapat gambaran daripada pegawai-pegawai kerajaan di peringkat persekutuan yang memberi ulasan mereka bahawa lebih mudah berurusan dengan menteri-menteri daripada PAS dan bersama dengan rakan dalam Perikatan Nasional sendiri berbanding dengan daripada parti-parti yang lain. Zaman seorang pemimpin yang menjadi menteri itu bersikap ego, bersikap keras tanpa hujung pangkal dengan kelompok pegawai-pegawai itu zaman sudah berlalu. Semua ini perlu kita tangani dengan terbaik dan alhamdulillah menteri-menteri yang
daripada PAS sebelum ini telah menjalankan amanah dan tugas mereka dengan sangat terbaik dan menjadi ingatan kepada kaki-tangan kerajaan yang berurusan dengan mereka. Betul. Sebab akulah menteri itu sudah tidak valid lagi. Itu dah cerita lama, tahun 40 tahun dulu, 50 tahun dulu. Sekarang ini kita semua kena bekerja secara bersama. Menteri ataupun timbalan menteri ataupun pegawai-pegawai semua perlu kerja secara bersama. Cuma Dr. Sen, adalah soalan yang biasanya yang bermain di kalangan rakyat kita sendiri berkenaan dengan, ada yang mengatakan kita nak YB yang turun padang, kita nak YB yang cuci lokang, kalau banjir kita nak YB yang sapu banjir rumah kita. Mungkin kita boleh ubah persepsi itu. YB bukan sampai tahap tu saja, tapi dia lebih kepada pengumbal perundangan di Malaysia ni. Mungkin Doktor boleh komen sikit? Ini juga merupakan suatu perkara baru yang memerlukan perubahan minda. Satu paradigm shift dalam pemikiran anggota masyarakat kita. Saya pernah sebut dalam suatu majlis bila ada satu soalan tentang isu ahli-ahli yang berhormat, menteri-menteri yang kadang-kadang sukar untuk bertemu dan sebagainya. Saya jelaskan kepada mereka, saya beri gambaran. Kalau rakyat kita di Negeri Terengganu ini ada 1.2 juta. Kita nak jumpa setiap orang. Saya buat pengiraan pada waktu itu, kata silap saya, kalau seseorang tu nak jumpa rakyat Terengganu, setiap saat seorang pun tak cukup satu penggal. Jadi kalau kita jumpa dengan JPKK ada 1,000 lebih, 1,018 ke 1,020 macam tu di seluruh negeri Terengganu, pun satu penggal tu kita akan kena berjumpa setiap hari. Setiap hari. Jadi bagaimana cara kita nak buat? Maka di situlah timbul pembahagian kerja dalam jentera pentadbiran kerajaan. Ada agensi mana berbagai-bagai. Ada yang menjaga bahagian sukan, ada menjaga bahagian kebudayaan, ada menjaga bahagian pelancongan, ada yang menjaga bahagian infrastruktur wanita, keluarga, anak-anak dan sebagainya. Itu agensi. Ada portfolio ahli yang berhormat menjadi exco ini yang menjaga pelbagai segmen yang berbeza-beza. Di sana ada juga wakil-wakil rakyat, ada juga ahli-ahli majlis. Semua ini merupakan suatu kaedah pembahagian kerja. Ada isu sebenarnya yang boleh diselesaikan dengan cara bertemu dengan Tok Penghulu umpamanya. 20 tahun, 30 tahun dulu saya pernah mendengar kisah orang kampung hilang lembu, pergi cari wakil rakyat dan minta wakil rakyat tolong pergi cari lembu dia yang hilang. Bukan tak boleh, tetapi di sinilah kalau tiap-tiap hari ada yang hilang, pergi cari wakil rakyat, tak ada kerja lain nak buat lah kan. Maka di sini timbulnya pembahagian kerja. Ada perkara yang boleh diselesaikan oleh penghulu, ada yang boleh diselesaikan oleh JPKK dengan keterbatasan masa dan peranan mereka. Ada yang boleh diselesaikan oleh ahli majlis. Ada yang diselesaikan oleh yang di-Pertua Majlis, pegawai daerah. Tak boleh selesai itu baru naik ke atas sikit kepada ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat tak boleh selesai pergi kepada exco tak boleh selesai pergi kepada menteri usaha, dan ini merupakan suatu kaedah pembahagian kerja. Jadi nak menanamkan dalam masyarakat ini merupakan suatu pembahagian kerja supaya mereka ada masalah air contohnya. Sebenarnya ada agensi yang selesai masalah air. Sebab kalau bagi tahu, katalah seorang yang berhormat sekalipun, yang berhormat ni kena jumpa dengan agensi juga. Kecuali lah timbul masalah-masalah lain seperti jumpa dengan agensi tidak ada layanan. Okey, maka kena jumpa yang berhormat supaya dapat uruskan. Kenapa timbul tak ada layanan? Kerana bila negeri itu tidak dijaga dengan betul, agensi yang ada itu tidak melaksanakan inspirasi kerajaan untuk menjaga rakyat dengan cara yang betul, maka timbullah keadaan yang begitu. Jadi itu pentingnya kepimpinan negeri dari pelbagai peringkat ini bertindak untuk memudah urus isu-isu yang berlaku. Agensi-agensi yang di bawah kerajaan negeri ada, di bawah kerajaan pusat ada, syarikat-syarikat di bawah kerajaan negeri ada. Mereka lah yang turut membantu. Kalau agensi di bawah kerajaan negeri dan syarikat-syarikat di bawah kerajaan negeri tidak membawa inspirasi pemimpin dalam negeri, inilah isunya timbul. Sebab itulah perlu nakhoda itu faham semua perkara ini dan guide agensi-agensi, GSC, JPKK, ahli majlis dan semua yang ada di daerah-daerah ini untuk melaksanakan inspirasi kerajaan. InsyaAllah dengan cara itu kerja
masalah rakyat dapat diselesaikan dengan lebih mudah, dapat ditangani dengan lebih mudah. InsyaAllah. Semua berperanan di posisi masing-masing. Posisi masing-masing. Untuk memastikan kesinambungan dan juga kejayaan keseluruhannya. InsyaAllah. Dan sebenarnya masa tidak mengizinkan, saya kira. Panjang kita berbincang sebenarnya. Saya kira ada soalan panas banyak tak ada sebenarnya banyak persoalan yang ingin diajukan kepada Dr. Sam sebenarnya. Saya suka bila percambahan begini dapat kita utarakan di medan ini. Dan satu soalan saya kira mungkin nanti ada satu lagi siap. Saya ada satu soalan berkaitan dengan SG4. Bagaimana gagasan SG4 ini mampu untuk nak memastikan Terengganu ini tidak ketinggalan keseluruhannya dengan 3 negeri yang lain itu, adik-beradik kita PAK ni. Jadi perlu satu coalition yang bersama ini kuat maknanya. Boleh Dr. Sam SG4 ini adalah satu konsep kebersamaan. Saling bantu-membantu. Kita adik-beradik pun, kalau kita ada adik-beradik 4 orang, keempat adik-beradik kita ni tak sama dari segi keupayaan dia. Ni ada yang lebih sikit, ni ada lebih bahagian ni ada rajin, ni ada malas sikit. Kepelbagaian itu. Tapi sekiranya 4 adik-beradik ini saling bantu-membantu, hak ni lemah, hak ni tampung. Betul kan? Jadi ianya akan memberi kekuatan kepada keseluruhan. Ideanya ialah bila kita melihat keempat negeri kita ini ada kelebihan masing-masing. Ada yang lebih dari segi pelaburan, ada yang lebih dari segi pelancongan, ada yang kekurangan dari segi itu dan segi ini. Maka dengan melihat cabaran di depan, kita berdepan dengan Putrajaya, dengan pelbagai isu-isu yang timbul, dan dilihat juga kita masih lagi boleh mengambil manfaat bekerjasama dengan agensi-agensi di Putrajaya, dan dalam masa sama kenapa tidak di kalangan 4 negeri ini kita berbincang, kita mencari di mana yang boleh kita saling bantu-membantu. Maka timbullah SG4 ini. Di peringkat ini alhamdulillah, 2 hari lepas salah satu portfolio di negeri Terengganu ini, ESCO telah mengadakan pertemuan dengan rakan sejawat mereka daripada 3 negeri. 4 ESCO ini bertemu dan berbincang bagaimana untuk menyelaraskan apa yang ada dan cari apa yang boleh kita laksanakan seterusnya. Dan tidak nafikan dengan bantuan yang ditunjukkan dan nasihat ditunjukkan oleh Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir selaku mantan Perdana Menteri yang semua orang kenal, yang punya rakan kontak di luar negara, di China, di Jepun, di Korea yang begitu meluas. Ianya telah memberi banyak manfaat. Dan kita alhamdulillah pada peringkat ini banyak QQ yang kita terima daripada luar yang perlu kita uruskan. Alhamdulillah ianya it's better do something than nothing. Jadi dalam masa yang sama, kerjasama kita dengan agensi-agensi dengan di bawah kerajaan pusat, dengan MITI, dengan Matrik, dengan MAIDA dan sebagainya, kita teruskan seperti biasa. Dan kita melihat seperti mana yang Dr. Sam katakan tadi, sebenarnya siap. Dan selepas saja SG4 ini digagaskan, terdengar kata-kata sumbang akan ketakutan sebenarnya dengan SG4 ini, dan juga bagaimana dengan penlibatan Yang Amat Bahagia Tun, seperti mana Dr. Sam maklumkan tadi, menampakkan seperti ada hasilnya dengan kehadiran duta-duta dari Jepun, dari utara, dari Korea Selatan dan sebagainya ke negeri-negeri yang terlibat dengan SG4 ini. Siap, ada lagi persoalan-persoalan yang ingin dikongsikan bersama dengan Dr. Sam kita? Bukan senang nak dapat peluang ni. Ya, betul. Soalan tu insyaAllah antara yang kita dah tanya dah sebentar tadi. Betul. Cuma ada satu tambahan soalan. Semuanya saya tak ingat dah. Jadi mungkin cukuplah sekadar. Baik. Saya pun kira Dr. Sam lepas ni nak berehat dah. Dengan ada kepadatan jadual selepas ini insyaAllah. Cuma sedikit satu soalan tambahan. Baru teringat. Kita nak zoom in sedikitlah dengan lebih rapat. Mungkin rakyat di Kemaman khususnya, mungkin mereka baru nak mengenali Dr. Sam dengan lebih rapat. Mungkin Dr. Sam boleh kongsi sedikitlah apa hobi dan bagaimana pendekatan Dr. Sam sendirilah mengikut jadual harian biasa yang kalau boleh Dr. Sam kongsikan kepada rakyat Kemaman khusus. Saya rasa sepanjang satu penggal menjadi menteri besar, dengan adanya media sosial ini ramai boleh baca dan boleh ikutilah. Saya sendiri seorang manusia yang simple saja, less protokol. Apa yang penting ialah bagaimana untuk menyelesaikan apa-apa isu yang timbul. Jadi saya rasa saya sangat terbuka untuk menerima pandangan dan cadangan, dan kita mempunyai pelbagai cara dan kaedah lah untuk bagaimana pandangan dan cadangan itu boleh sampai kepada kerajaan, termasuk pada saya sendiri. Jadi I'm a very simple person.
So rakyat Kemaman kena dengar tu. Less protokol. Less protokol. InsyaAllah. Dan Bro Din, satu lagi soalan terakhir lah kot saya kira. Rakyat Kemaman hari ni Doktor, ialah macam tadi Bro Din bagi tahu, inai di jari baru sahaja kering. Nak pula tambah pada 2 Disember nanti. Jadi mungkin ada juga rakyat Kemaman yang merasakan tak apalah, Dr. Sam dah jadi calon, menang besar insya-Allah. Tiba-tiba mengambil sikap bermudah-mudah yang daripada perantau tak balik, dan juga daripada Kemaman sendiri yang tak keluar mengundi. Mungkinlah Dr. Sam boleh berikan sedikit pesanan kepada pengundi Kemaman dan juga pengundi luar untuk sama-sama menjayakan PRK ini, dan juga kita targetlah majoriti kita lebih tinggi daripada PRU yang lepas. Silakan. Kita kena faham bahawa memberi undi itu adalah antara cebisan kuasa yang penting kepada rakyat untuk menyatakan hati, apa pandangan hati dan perasaan mereka. Sekiranya mereka merasakan bahawa pengundian pada kali ini adalah satu pengundian yang dipaksakan, maka oleh kerana kena paksa, tak mahu mengundi. Dia membiarkan perkara itu berleluasa. Ini yang perlu ditukar, sebab kita nak tunjuk majoriti yang besar yang dimenangi oleh PAS akan memberi suatu testimoni, suatu penyataan kepada mereka yang di luar sana, lawan politik, kepada dan lain-lain yang membawa kes ini ke mahkamah, bahawa apa yang dibuat oleh mereka itu adalah satu yang menyusahkan rakyat. Maka majoriti besar itu memberi suatu signal daripada rakyat bahawa tak usah bank duk buat benda-benda hak tak patut-patut tu. Kita nak kerajaan kita terus jalan je. Jadi dengan membuat petition sehingga dibatalkan, itu menyusahkan rakyat. Jadi ini antara signal yang daripada rakyat perlu dibuat, perlu ditunjukkan dalam pilihan raya, dengan keluar mengundi seramai mungkin, balik kampung untuk mengundi, nyatakan hati dan perasaan mereka untuk mengundi Parti Islam Semasa PAS dalam pilihan raya pada 2 bulan ini. InsyaAllah. Calon nombor 2 Bro Din. Calon nombor 2. Calon nombor 2 Dr. Sam. Dan kita melihat dua anak besuk bertempur di bumi Kemaman nanti insyaAllah 2 Disember nanti insyaAllah. Okay, sila Bro Din. Dan saya kira perbincangan kita di studio PAS Kawasan Kemaman ini sudah berada di kemuncaknya, dan mungkin ini bukan pentas terakhir kita bersama dengan Dr. Sam. Harapnya begitulah Dr. InsyaAllah kita akan bersama lagi di studio ini ataupun di mana-mana lokasi saja untuk kita membincangkan pelbagai lagi topik-topik yang boleh kita bincangkan bersama. Dan sebenarnya hari ini baru selesai penamaan calon sebentar tadi sebenarnya. Penamaan calon sudah berakhir sebenarnya, dan kita bersama dengan calon nombor 2 bagi mewakili Parti Islam Semalaysia PAS, Dr. Sam, Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Yang Amat Berhormat bagi Menteri Besar Terengganu. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Sam atas kesudian bersama kita di sini, dan kepada semua pengundi-pengundi, jangan lupa keluar mengundi pada 2 Disember nanti dan undi calon kita ini, dan keluar mengundi calon PAS, calon nombor 2. Kalau nak keluar mengundi calon lain, tak payah keluar. Keluar mengundi calon PAS sahaja. Terima kasih insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.